Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera Cikgu El ucapkan untuk semua murid. Ya, apa khabar pagi ni? Cikgu El harap semua dalam keadaan sihat, sejahtera di samping keluarga dan bersedia untuk menyambung sesi pembelajaran. Baiklah, pada pagi ni Cikgu El akan terangkan tentang penanda wacana. Terdapat beberapa fungsi penanda wacana dalam penulisan karangan. Antaranya, penanda wacana digunakan untuk memulakan perenggan pendahuluan, memulakan perenggan isi, memberi contoh dalam karangan, memasukkan statistik dalam penulisan, memasukkan peribahasa, ungkapan, kata-kata hikmat, bidalan, kata-kata tokoh, dan penanda wacana juga penting untuk menutup ataupun membuat kesimpulan sesebuah perenggan karangan. Baiklah, antara contoh penanda wacana yang boleh kita gunakan dalam perenggan pendahuluan karangan seperti yang Cikgu El tunjukkan ni. Namun, jika anak-anak murid mempunyai koleksi penanda wacana yang lain, boleh digunakan, tetapi pilih penanda wacana yang sesuai dan betul dari segi penggunaannya. Baiklah, untuk permulaan karangan, anak-anak murid boleh menggunakan contoh seperti yang Cikgu El tunjukkan. Pada era globalisasi ini, pada zaman pasca kemerdekaan ini, dewasa ini, pada masa ini, sejak sedekad yang lalu, dan tengoklah yang lain tu. Ya, sambil anak-anak murid mendengar penerangan daripada cikgu ni, bolehlah membuat catatan supaya dapat digunakan ketika penulisan masa kelas nanti ataupun sebentar lagi cikgu akan bagi tugas. Seterusnya, penanda wacana juga digunakan untuk memulakan setiap satu isi dalam perenggan. Ya. Katakanlah kita nak mulakan isi yang pertama. Boleh mula dengan pada hemat saya. Apa maksud pada hemat saya? Pada hemat saya tu sama maksud dengan pada pandangan saya. Ya, jadi ini antara contoh penanda wacana yang boleh digunakan ketika memulakan perenggan 2, iaitu perenggan isi yang pertama. Seterusnya, untuk ayat dalam perenggan yang sama, tetapi kita nak masukkan ayat huraian, ayat contoh, kita kena guna juga penanda wacana. Sebab apa? Sebab penanda wacana berfungsi untuk memberi isyarat bahawa ayat yang sedang kita tulis itu ayat isi atau ayat huraian atau ayat contoh, atau kita nak memasukkan peribahasa, ataupun kita sedang menutup perbincangan dalam perenggan isi yang tersebut. Ya. Jadi untuk ayat-ayat seterusnya boleh gunakan, cikgu ambil contoh, bertitik tolak daripada itu, maksudnya ini merupakan huraian yang kita nak sambung ayatnya, kita nak berikan cadangan. Dalam konteks ini, maksudnya dalam konteks ini tu konteks tajuk ataupun tema yang sedang kita bincangkan. Katakanlah kita nak bincang tentang penularan penyakit berjangkit. Kita nak bincang tentang punca. Dalam konteks ini merujuk kepada punca penularan wabak penyakit berjangkit. Baiklah, apa lagi penanda wacana yang ada? Penanda wacana seterusnya ketika kita menyatakan contoh. Dalam sesebuah perenggan yang lengkap, murid-murid perlu nyatakan ayat pertama ialah ayat topik, iaitu menyatakan isi, idea kita. Kemudian disokong dengan ayat-ayat huraian. Selepas dua huraian, kita timbulkan persoalan ataupun kita boleh masuk contoh. Macam mana kita nak mula masukkan contoh? Kita kena tandakan dia dengan penanda wacana. Sebagai contohnya,
ataupun kita bermain bahasa sedikit, biar kita lihat ataupun biar kita ambil contoh. Biar kita ambil contoh situasi yang berlaku di seluruh dunia. Contoh, penularan wabak penyakit COVID-19 di serata dunia, maknanya kita sedang mengambil contoh. Kita nak bercerita dalam penulisan. Seterusnya, penanda wacana perenggan penutup atau kesimpulan. Tulisannya agak kecil, Cikgu L besarkan. Okey, kita boleh seperti mana kita memulakan perenggan pendahuluan, kita memerlukan penanda wacana. Begitu juga dalam perenggan penutup atau kesimpulan. Kita perlu menggunakan penanda wacana sebab kita nak beritahu kepada cikgu, nak beritahu kepada pemeriksa bahawa perenggan ini ialah perenggan yang akhir. Perenggan untuk kita menamatkan diskusi, perbincangan, kupasan tentang tajuk. Jadi, macam mana cikgu boleh tahu awak dah selesaikan perbincangan dengan penggunaan penanda wacana penutup. Ada banyak sebenarnya contoh penanda wacana penutup, tetapi cikgu beri yang mudah dahulu dari semasa ke semasa. Murid-murid boleh tambah koleksi mungkin yang lebih menarik, yang lebih bombastik, tetapi untuk hari ini kita ambil yang asas sahaja. Akhirul kalam. Apa maksud akhirul kalam? Kata-kata akhirlah dari kita, kesimpulannya, penutup, kata-kata terakhir daripada saya. Akhirul kalam ni merupakan kata pinjaman lah daripada bahasa Arab, sebagai menggulung segala yang telah diperkatakan di atas. Konklusinya, dengan ini diharapkan, ini lebih pada untuk kita menyeru, memujuk audien, memujuk pembaca. Dengan ini diharapkan, apa harapan kita? Bukan itu sahaja, dan ada juga yang kita masukkan sekali dengan peribahasa dalam penanda wacana penutup. Jika semua masyarakat berganding bahu ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Sambunglah ayatnya. Jadi penanda wacana ni digunakan mengikut fungsi-fungsi atau tugas-tugas yang tertentu yang telah Cikgu L sebutkan tadi. Jadi Cikgu L harap selepas ini murid-murid dapat menggunakan penanda wacana secara tepat dan hasilnya penulisan akan lebih menarik, berkesan dan memberi impak kepada pembaca. Semoga sama-sama kita dapat praktikkan dan gunakan. Ingat, biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Jaga diri baik-baik. Duduk rumah. Jangan ke mana-mana. Kita jaga kita.